Apabila Anda menyebut hacker ataupun penggodam, Anda akan berfikir remaja nakal yang mempunyai kemahiran teknologi maklumat yang profesional. Mereka ini sangat pakar di dalam mengubah suai perisian komputer dengan tujuan mengubah suai fungsi developer dan koding asal pembangun sistem. Tetapi sebenarnya ia adalah tidak seperti yang Anda fikirkan. Ini kerana hacker boleh menyukarkan orang lain dengan kepakaran dan kebijaksanaan mereka yang bukan sahaja boleh menukar kata laluan, mencuri data, merosakkan sistem pangkalan data, menyebarkan malware dan virus, malah mereka akan melakukan jenayah cyber. Hacker bukan hanya tertumpu pada aktiviti yang boleh menjejaskan peranti ataupun digital device seperti komputer riba, telefon pintar ataupun rangkaian sahaja. Malah, mereka melakukan penggodaman dan aktiviti yang menyalahi undang-undang yang mana menjurus kepada jenayah cyber untuk melakukan sabotaj, mendapatkan keuntungan, protes, pengitipan dan sebagainya. Walaupun begitu, sekiranya Anda adalah pengguna peranti seperti komputer dan telefon pintar, Anda jangan risau sekiranya Anda mempunyai rangkaian keselamatan seperti kata laluan, perisian antivirus dan yang paling penting, Anda perlu menjadi pengguna yang bijak dan lebih bijak daripada hacker walaupun Anda bukannya pengguna yang mahir dalam sistem dan teknologi maklumat. Pengguna yang bijak yang dimaksudkan ialah tidak termakan dengan psikologi para hacker ini dengan mengklik pada lampiran ataupun attachment yang berniat jahat yang membolehkan hacker untuk mengakses data peribadi anda. Kebanyakan ciri penggodam ataupun hacker ini dikatakan hebat kerana kealpaan dan kecuaian anda sendiri. Contohnya, mengklik pautan yang dikirim oleh orang yang tidak dikenali kerana sikap ingin tahu anda sendiri. Betul kan? Di samping itu, hacker menyerang anda dengan kaedah yang lebih tertumpu pada malware dan cyber attack yang berniat jahat untuk komputer awam, perniagaan dan juga agensi kerajaan. Kebiasaan taktik yang biasa dilakukan oleh hacker ialah melalui botnets, merampas pelayar, serangan DDoS perkhidmatan, ransomware, rootkits, trojans, virus dan juga worms. Selain itu, pengguna Windows telah dilaporkan sebagai target utama dalam usaha cyber kriminal yang luas yang menawarkan akses jarak jauh ke sistem IT melalui servis kedai penggodam web gelap yang berupaya menyerang dan mencuri maklumat, mempersulitkan sistem akses, menggunakan ransomware dan pelbagai kaedah. Sebenarnya, hacker ini ada pelbagai peringkat dari golongan yang amatur di mana hanya tahu sedikit coding sahaja sehingga hacker yang berada di tahap profesional. Hacker yang pro ini menggunakan kepakaran mereka dengan memecah masuk ke komputer dan rangkaian tanpa kebenaran rangkaian tersebut. Disebabkan kepandaian pihak hacker ini dengan intelektual yang tinggi dalam bidang programming, akhirnya mereka dapat memanipulasikan data rangkaian yang telah dipecah masuk sehingga berlakunya gangguan pangkalan data, jenayah wang online, pencurian nombor kad kredit dan penipuan sistem perbankan. Malah, yang paling menyedihkan, mereka berupaya menjatuhkan reputasi seseorang atau syarikat tanpa meninggalkan apa-apa jejak kerana kepakaran mereka menyebabkan mereka mampu membuang segala bahan bukti. Selain itu, berlaku juga persaingan syarikat sehingga memungkinkan pengintipan korporat di mana hacker di sesuatu syarikat akan cuba untuk mencuri data dan maklumat peribadi mengenai produk dan perkhidmatan pesaing untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Maka, seluruh syarikat perniagaan yang kurang pendedahan dengan kelicikan hacker ini tidak menyangka bahawa hacker ini mampu melumpuhkan syarikat, malah mencuri kecerdasan perniagaan yang mampu menjejaskan infrastruktur syarikat mereka. Di zaman yang canggih dan moden ini, ahli-ahli hacker telah berkembang daripada sistem analog ke sistem digital. Berbeza pula dengan hacker komputer ataupun komputer riba, hacker telefon pintar menggunakan kepakaran mereka di dalam menggodam telefon dengan menggunakan pelbagai kaedah yang diakses melalui rangkaian komputer
dengan meminta mail suara, panggilan telefon, message teks, malahan kamera telefon tanpa kebenaran pengguna. Maka tidak hairanlah penjenayah cyber boleh mencapai data pribadi mangsa yang tersimpan di dalam telefon pintar, termasuk maklumat kewangan dan identiti mangsa. Mengikut analisis, pengguna iPhone lebih selamat berbanding dengan pengguna Android, yang mana sumber Android bersifat terbuka dan tidak konsisten dalam piawaian perisian yang membolehkan risiko yang dihadapi oleh pengguna Android, terutama berkenaan dengan kecurian data. Walaupun begitu, bagi mengelakkan daripada gangguan dan melindungi sistem serangan hacker, anda disarankan menggunakan kata laluan yang kuat dan unik, iaitu gabungan alfabet, simbol dan number untuk melindungi email, sistem pejabat, rangkaian infrastruktur yang digunakan dan sebagainya. Seterusnya, anda digalakkan menggunakan perisian sistem yang telah dikemas kini ataupun updated software kerana perisian lama mungkin mempunyai banyak kelemahan dari segi pembangunan bahasa program atau istilah lainnya IT Programming Language bagi sistem developer untuk sesuatu perisian yang menggunakan koding-koding yang tidak diperbaharui. Walau apa-apa pun, yang paling penting anda jangan sesekali membuka pautan yang mencurigakan sama ada diterima daripada email, pautan daripada mesej telefon pintar dan sebagainya. Ini kerana hacker boleh memecah akses sistem komputer ataupun telefon pintar anda kerana kecuaian anda sendiri, dan ini membolehkan mereka dapat menginstall malware ataupun program yang berbahaya di mana secara tidak langsung anda akan menjadi mangsa apabila kecuaian anda yang hanya menekan pautan walaupun secara tidak sengaja. Jadi, sila ambil perhatian untuk peringatan ini. Selain itu, anda tidak digalakkan membuka pautan data pribadi menggunakan Wi-Fi public yang membolehkan admin yang mengawal Wi-Fi tersebut dikuatiri boleh mengakses data pribadi anda. Malah, anda juga digalakkan menggunakan perisian antivirus yang boleh melindungi akses data pribadi anda ketika membuka online banking dan sebagainya. Walaupun ramai yang beranggapan bahawa sebahagian hacker adalah orang yang melakukan tindakan jahat di dunia cyber, namun pada kenyataannya saat ini ada juga hacker yang melakukan kebaikan yang menggunakan kepakaran mereka dengan tujuan yang baik seperti ethical hacker.